Sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat kurnianya kita pada kali ini dalam suasana yang agak berbeza seperti biasa. Kerana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabak yang melanda seluruh dunia. Apapun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita mengubah cara penyampaian, iaitu dengan cara kita bersiaran. Baik, jadi sebagai sambungan siri kuliah kita pada kali ini, kita akan lihat pada Jul Abidin pada muka surat 270. Muka surat 270 bahagian keempat dengan tajuk Benteng Tawakal. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, benteng tawakal itu ialah pendorong kepada seseorang untuk sentiasa mengingati akan janji Allah. Baik. Jadi disebut benteng itu dalam sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Taala. Jadi dalam bertawakal itu dia kena benteng, kena ada dinding, pendinding supaya kita boleh teguh. Allah Ta'ala tidak boleh diganggu oleh anasir-anasir luar. Jadi disebut sini bahawa benteng tawakal itu ialah pendorong kepada seorang untuk sentiasa jaminan Allah Ta'ala. Jadi kita boleh ingat kan, mana yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada anasir luar, gangguan daripada luar akan untuk mengganggu tentang tawakal kita, ingat bahawa semua itu dijamin oleh Allah. Kita pernah diberitahu juga oleh ulama-ulama bahawa apa-apa sahaja yang berlaku akan ditakdirkan kepada kita semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana tentang rezeki kita dijamin oleh Allah, tentang kehidupan kita juga dijamin. Allah Taala dah tulis dah akan kepada kita apa seperti mana juga suasana berlaku kepada kita ni dah termasuk dalam buku catatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia yang ditakdirkan mati akan wabak ini, siapa dia yang ditakdirkan mati dengan cara yang berbagai-bagai, semua itu manusia kok mana-mana pun tak boleh lari daripada takdir itu. Baik, jadi bila mana kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih berserah Allah Taala tentang apa yang dia takdirkan kepada kita. Yang penting kita hendaklah sentiasa ingat kepada Allah. Jika seseorang ingat akan jaminan yang telah ditetapkan oleh Allah, nescaya dia akan bertawakal. Adapun benteng dari benteng tawakal ialah mengingati keagungan Allah. Benteng akan bahawa mengingati kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ilmunya dan kudratnya, serta percaya bahawa Allah tidak mungkin memungkiri janji. Apa-apa saja berlaku, itu semua dalam perancangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala Maha Agung, tidak ada yang boleh mengganggu tentang kuasa pemerintahan dia. Allah Taala itu amat mengetahui, dengan ilmu dia tahu dia nak letak gini kepada manusia, nak jadikan gini, nak ubah suasana daripada suasana
dulu kita kata suasana biasa, akan manusia boleh keluar bekerja. Ini akan sebahagian manusia tidak boleh bekerja, kehilangan kerja. Itu semua ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang yang kehilangan kerja itu pun tidak semestinya berlaku dengan wabak. Ada orang sewaktu wabak tidak ada yang hilang kerja. Dan ada dengan sebab dan juga kita lihat dari sudut rezeki. Ada orang yang tak bekerja tapi dapat juga rezeki dari sudut pendapatan. Hak kerajaan duk bagi itu. Itu ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dapat rezeki dengan cara ni. Ada sebagian orang tak boleh bekerja seperti mana biasa, tapi ada idea dia akan kerja-kerja kampung, akan pergi menjala, tangkap ikan, akan dapat banyak mana ikan. Itu adalah jaminan Allah. Allah Ta'ala tulis rezeki dia bermula daripada sini, akan rezeki melalui penjualan ikan. Akan ada orang rezeki dia akan daripada berniaga, akan cuma dengan cara lain, dengan cara melalui atas talian dan sebagainya. Bahkan ada yang mengaku dengan cara berbanding mana apa-apa sahaja berlaku, kita kena ingat bahawa itu di dalam ilmu perancangan dan juga kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Benting daripada benting tawakal, kita kena ingat bahawa Allah Taala itu maha berkehendak, akan maha berkuasa, akan maha kudrat berkuasa, akan dia boleh mengatur apa saja. Sebab tu kita tak boleh sombong, kita tak boleh rasa bangga dengan apa kemajuan yang kita kecapi. Kita tak boleh, kerana Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Kita lihat bagaimana menggemburkan bahawa China berbangga dengan teknologi kecanggihan dia. Allah Ta'ala datang bala, akan dihantar wabak, habis semua. Satu dunia akan pakat selender, ngaku kalah, akan untuk mengingatkan kita bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Kalau kita kata terhadap negara maju, negara besar, itu pun Allah Ta'ala boleh buat individu. Lagilah Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Serta percaya bahawa Allah tidak mungkin memungkiri janji. Seperti mana disebut dalam Quran, wa man asdaqu minallahi, dan siapakah yang lebih benar perkataannya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada di kalangan makhluk-makhluk Allah Taala yang lebih benar perkataan. Kalau dia kata gitu, gitulah akan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak pernah memungkiri janji. Akan apa saja berlaku, mungkin kita kata dari sudut takdir itu berubah daripada orang yang asal dia kafir kemudian beriman. Akan itu bukan dalam memungkir janji dia, tetapi akan itu adalah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan manusia yang asal dia beriman akan jadi kufur. Ini semua untuk mengingatkan kita bahawa kita lemah, akan bahawa kita adalah manusia biasa yang perlu sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, kalau begitulah, kalau kita ingat bahawa Allah Ta'ala itu maha agung, Allah Ta'ala itu memiliki ilmu, akan kesempurnaan ilmu, akan Allah Ta'ala itu berkuasa, Allah Ta'ala tidak memungkiri janji dia, akan jika seseorang sentiasa mengingati perkara-perkara tersebut, nescaya dia akan terdorong untuk bertawakal kepada Allah dalam urusan rezeki. Jadi dalam masalah rezeki tak ada masalah kalau kita pegang dengan hak tadi tu, akan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak mungkin memungkir janji dia. Maka dalam masalah rezeki, cerita bab tawakal ni, sebab dikatakan antara perkara-perkara yang boleh merosakkan, sebab kita ni berada di bawah peringkat dalam kitab kita, peringkat godaan. Antara godaan yang mengganggu manusia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikategorikan antaranya rezeki. Akan susah nak cari rezeki kalau duk sembahyang dia, duk taat dia gini, apa payah nak kerja dan sebagainya. Akan jadi di sini akan ada jawapan kepada kita bahawasanya, akan kalau kita ingat Allah itu maha berkuasa, akan
Allah Ta'ala itu memiliki ilmu yang sempurna. Allah Ta'ala tidak mungkin memukir janji dia, maka tak ada masalah dalam rezeki. Kita lihat hari ni banyak dah terdedah orang hak tak bekerja pun, banyak juga ada rezeki. Orang yang bekerja kadang-kadang payah juga cari rezeki. Ada orang yang macam-macam Allah Ta'ala beri rezeki dia. Mulanya cara ni, kemudian berubah cara kepada cara lain pula. Ada orang yang asal dia banyak, kita kata dari sudut harta benda mewah, tapi di saat-saat akhir dia jadi miskin, jadi apa-apa dan sebagainya. Itu semua dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kita supaya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam masalah rezeki kita akan jadi tenang, tak kisahlah. Rezeki manusia yang berupa makanan dan penghidupan tidak mungkin. Ini adalah bentuk rezeki yang kita tak boleh nak cari. Kehidupan Allah Ta'ala bagi kepada kita. Makanan Allah Ta'ala beri. Sebab ada orang yang memiliki banyak makanan, tapi kalau ditakdirkan bahawa itu bukan rezeki dia, dia tak akan dapat makan. Ramai orang yang kita kata kaya raya, peringkat jutawan, tapi tak boleh nak makan mewah. Nak makan ayam tak boleh, makan ketam tak boleh, makan sotong tak boleh. Sebab apa dia? Doktor bagi nasihat ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Bahkan ada orang yang kaya raya, kehidupan dia lebih kurang macam orang yang macam pengemis jalanan. Macam kita kata orang yang bukan peringkat jutawan lah. Sebab apa? Atas nasihat doktor. Contohnya dalam satu ceramah saya dengar, ada orang yang hartawan, tapi dinasihati oleh doktor supaya pagi-pagi jalan keliling rumah ko, keliling taman ko dengan berkaki ayam, tak berbaju. Sebab apa? Sebab supaya cahaya matahari itu kena pada badan dia, dan juga kaki yang pijak tu kita kata sebagai refleksologi lah, berjalan tanpa selipar dan tanpa baju. Jadi kalau kita tengok situ, kalau orang tak tahu dia ni orang kaya, mungkin orang kata dia ni orang gila. Sebab apa dia? Sebab baju tak boleh nak pakai, supaya nak kena langsung daripada cahaya matahari. Kasut tak boleh nak pakai. Jadi apa beza dia dengan orang gila? Lebih kurang serupa je. Sama je. Dari sudut makanan pun sama juga. Sebab makanan itu dari sudut rezeki yang kita tak boleh, dia kata sini rezeki yang rupa yang dalam bentuk makanan dan penghidupan, mana kita tak mungkin cari. Sebab dalam bentuk makanan banyak juga orang kita tak cari, kita dapat. Kadang-kadang kita ada makanan tersebut, tapi kita tak boleh nak makan. Tak boleh nak makan. Sebab apa? Sebab penyakit yang ada dalam diri kita. Penyakit ni tak ada orang nak, tapi Allah Ta'ala bagi. Dan juga selera yang ada dalam diri kita juga, itu juga bukan kehendak kita. Kita bayangkan selera yang Allah Ta'ala beri kepada kita tu. Ada orang yang selera dia makan benda-benda yang hak biasa-biasa je. Walaupun dia banyak duit, tapi tak perlu kepada hak mahal-mahal. Ada orang yang selera dia boleh makan benda ni. Ada orang selera dia makan benda ni. Selera tu juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Taala pilih, Allah Taala beri. Ada orang yang selera dia suka minum air suam je. Walaupun kita kata duit banyak, nak beli air hak 3 lapis tu, kopi hitam putih, apakah nama warna lagi tu, tapi selera tak ada. Ada orang yang kita kata mampu beli durian selori, dia boleh beli, tapi tak ada selera, tak minat makan durian. Maka itu bukan kita kata rezeki dia. Baik, dan ada orang yang tak ada duit, tapi boleh makan durian. Orang belanja, orang beri makan, berjumpa dengan orang yang buat jamuan, mengajak orang supaya menghabiskan makanan dia. Mana orang ajak dia supaya menghabiskan makanan, dia duit dia, tapi boleh makan juga. Itu sebab tu rezeki dalam bentuk makanan dan kehidupan yang kita tak cari, yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala yang beri rezeki itu kepada kita, kerana ia adalah pemberian Allah semata-mata, sebagaimana dengan kehidupan dan kematian. Sama juga dia kata makanan dan kehidupan itu rezeki yang Allah Ta'ala beri, yang semata-mata Allah Ta'ala beri, bukan kita cari. Sama dengan kehidupan
pun bukan kita cari. Kan? Ada orang jaga kesihatan. Kan? Makan jaga. Kan? Kemudian dengan buat senaman dan sebagainya. Adakah dia sihat? Kan? Adakah dapat hidup lama? Tak juga. Kan? Ada orang yang tubuh badan sihat tapi mati. Kan? Ada orang yang jaga kesihatan tapi sakit. Kan? Dia jaga kesihatan, dia jaga makan. Kan? Tapi ditakdirkan sakit, terlibat dalam kemalangan. Na'udzubillah. Kan? Bila mana terlibat dalam kemalangan, sakit juga. Walaupun dia dah cukup jaga dah dari sudut kesihatan dia. Kan? Sebab yang tu rezeki yang Allah Ta'ala beri. Mana kalau kita boleh hidup di atas dunia ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kematian memanglah ramai orang tak nak kepada mati. Tapi walaupun tak nak kepada mati, tetap juga mati sebab ia adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramai orang tak nak mati. Dan ada orang yang nak mati tapi tak mati-mati. Kan? Minum racun, dah tak mati. Kan? Maknanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu Maha berkuasa. Manusia tidak mampu atau berkuasa untuk mengadakannya atau menolaknya. Kan? Nak tolak nak buat kematian tak boleh. Kalau orang tanya orang hak bunuh diri itu macam mana? Kalau dia bunuh diri, kehendak bunuh diri itu pun datang pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ditakdirkan mati pada hari itu. Kalau Allah kata tak mati, dia bunuhlah. Macam mana sekalipun dia tak akan mati. Hak mati sebab Allah Ta'ala dah pilih dah mati. Cuma Allah Ta'ala tak suka lah. Mati dengan cara bunuh diri ni Allah Ta'ala tak suka. Dan kita kena ingat bahawa pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada yang Allah Ta'ala beri dalam bentuk dia suka. Ada yang dia beri dalam bentuk dia tak suka. Yang Allah Ta'ala tak suka. Dia perbandingan lebih kurang macam untuk nak bagi mudah faham, lebih kurang kita dengan anak-anak lah. Kita dengan anak-anak, kadang-kadang kita beri kepada anak dalam bentuk kita suka. Dia tak minta pun kita beri. Kita keluar ke pekan, kemudian kita tengok masuk kedai ada jual mainan, teringat kepada anak, kita rasa nak beli. Dia tak minta pun kita beli. Kita beri itu dengan rasa seronok dia main dan sebagainya. Begitu juga kita kalau dapat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena guna ke arah sepatutnya, mengikut kehendak Allah Ta'ala, baru Allah Ta'ala suka. Dan ada kita tak nak beri kepada anak kita ada duit sikit untuk beli keperluan lain. Tiba-tiba dia mengamuk nak kepada mainan. Kita dah bosan sangat. Tak nak dengar dia menangis, kita beli, kita beri juga kepada, tapi dalam bentuk kita tak suka. Jadi itulah perbandingan Allah kepada manusia. Ada dalam bentuk Allah Ta'ala suka, ada dalam bentuk Allah Ta'ala tak suka. Judi kadang-kadang menang judi, menang loteri, tikam ekor. Cuma tikam ekor ni nak pesan sikit lah. Kalau boleh jangan. Sebab apa dia? Sebab kalau tikam ekor ni payah nak kena. Sebab tu kalau nak mudah kena, tikam badan. Tu badan besar mudah kena. Ekor payah. Apatah lagi jenis ekor puyuh, tu memanglah langsung lah. Baik. Dia menang juga. Menang tu pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam bentuk Allah Ta'ala tak suka. Orang berjudi, tenung nasib, sihir. Kita kata macam duk santau orang hantar ilmu-ilmu sihir. Kenapa jadi? Kenapa mudarat orang yang dia tuju itu? Kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang kena sihir ini adalah orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi dia ada ganjaran-ganjaran pahala. Bagi orang yang buat itu adalah dosa, dan berlaku itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi benda-benda macam ni kita tak boleh nak tolak. Kita tak boleh nak buat, melainkan semuanya pemberian kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena ingat, bila mana kita ingat perkara ini, maka ia merupakan benteng tawakal kepada diri kita, supaya kita sentiasa boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun yang dimaksudkan dengan rezeki, wallahu alam, kita tangguh situ dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.